maka mana nafidat kalimatullah, ya, itu barulah dipanggil ayat jawab, iaitu ayat pelengkap, barulah faham keseluruhan ayat, ya. Okey, kita ulang semula. Walau anna ma fil ardi, apa yang di bumi, min syajaratin, dari jenis pokok, segala jenis pokok, aqlamun adalah pen-pen, wal bahru, sedangkan, okey, atau dalam masa yang sama, dalam keadaan lautan itu adalah apa dia punya khabar? Ibrun, da'wah. Lautan itu adalah dakwah. Okey, ya. Sab'atu abhurin, 7 buah lautan, yamuddu, ia menambahkan akan nya, iaitu lautan tadi. 7 lautan yang lain menambah akan lautan tadi. Min ba'dihi, daripada selepasnya. Okey. Ma nafidat kalimatullah, sebut fa'il dulu. Kalimat-kalimat Allah atau ilmu-ilmu Allah, maklumat-maklumat Allah, ma nafidat, tidak habis, tidak akan habis. Tapi digunakan fi'il madhi. Kalau menggunakan fi'il madhi untuk perkara yang akan berlaku, dia jadi tegas, ya. Sebab banyak juga ayat-ayat yang Allah cerita dalam Quran dalam bentuk fi'il madhi, tapi cerita syurga neraka. Ada 2 penafsiran, sama ada ia memang fi'il madhi pada ilmu Allah, pada ilmu Allah sudah berlaku, dan ada yang mengatakan kalau fi'il madhi itu digunakan untuk perbuatan yang belum berlaku, bermakna dia seolah-olah dah berlaku, pasti berlaku, tidak syak lagi berlaku, ya. Nescaya kalimah-kalimah Allah tidak habis, walaupun dah campur dengan 7 buah lautan. Inna Allaha, Allah, kenapa dia bagi atas ni? Isim inna, jangan lupa, ya. Azizun adalah, kenapa kita terima adalah? Sebab dia khabar inna. Sesungguhnya Allah itu adalah azizun, maha perkasa, hakimun, lagi maha bijaksana. Kenapa azizun bagi depan? Sebab dia khabar inna. Kenapa hakimun bagi depan? Sebab dia mengikut azizun. Kalau mengikut ni ada 4 sebab, maka ini dipanggil sifat. Maka dia ada 2 peranan. Azizun ada 2 peranan. Pertama dia bagi depan sebab dia khabar inna. Yang kedua peranan dia adalah mausuf. Apa makna mausuf? Perkataan yang nak disifatkan. Hakimun jadi sifat. Sifat bagi apa? Mengikut. Dia mengikut baris mausuf, saya nak tuan-tuan melihat diagram kita yang baru tu, ya. Jamin, tolong bagi satu jamin. Bagi ke orang sendiri punya tak ada. Okey, ini yang paling besar yang saya buat lah. Kalau tuan-tuan nak besarkan boleh juga lagi, ya. Kalau nampak kecil, pakai A3 boleh lagi. Tampal dekat rumah tu, dekat pintu rumah. InsyaAllah pencuri tak masuk. Azimat. Sebab pencuri leka je, apa isim mu'rab mabni tak jadi masuk. Bukan sebab tangkal. Okey, kita akan bincangkan perkara ini serba sedikit lah, insyaAllah. Yang kalimat tu kalau disebahkan nikmat boleh tak? Macam mana? Yang kalimat Allah tu disebahkan nikmat Allah. Nikmat saya juga tak pasti. Dia kena boleh rujuk pada kitab-kitab tafsir. Ada tak ulama yang mentafsirkan? Ilmu tu ada.
Kalau dalam tafsir saya ditafsirkan sebagai maklumat. Ya, benda-benda yang dimaklumi, makna ilmu lah kataan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok kita punya diagram baru kita ini semuanya dalam bahasa Arab ya. Saya mengajar kitab Arab yang tak ada baris daripada di sini mulanya. Supaya muka surat yang pertama dia bincang tentang isim. Isim yang kita sudah bincangkan selama ini disimpulkan di dalam muka surat pertama, dan sebaliknya muka surat sebelahnya adalah diagram untuk fi'il. Okey, kita tengok isim dulu pada malam ini ya. Isim, apa makna isim? Kata nama ya, kata nama yang kita sudah bincang. Tanda dia ada alif lam lagi, tanwin lagi, baris bawah lagi, selepas haraf jar, selepas haraf nida. Itu tak adalah kat sini. Itu pada diagram tadika kita yang berwarna hijau. Itu kira program permulaan kita mengenal isim ya, dengan 5 tanda utama: alif lam, tanwin, baris bawah, mudhaf, dan juga selepas haraf jar ataupun lepas haraf nida. Adapun 6, 7, 8, 9, 10 itu adalah isim popular yang telah dimuatkan dalam diagram warna pink. Okey, sekarang ini kita nak menyimpulkan semua isim tu. Isim popular dan isim yang bertanda tadi, dia terbahagi kepada 2. Yang pertama isim mabni. Mabni makna apa? Kebal. Kebal maknanya tidak akan boleh berubah sampai bila-bila, sampai kiamat ya. Nampak ada tanda itu. Sedap tu. Okey, kalau tuan-tuan nak mendakwa bahawa isim itu mabni, jangan keluar daripada kotak ini. Ada 8 sebab sahaja isim itu mabni. Pertama apa dia? Dhamir, yang kita dah maklum. Sama ada dhamir tu munfasil, huwa huma hum hiya huma hunna, anta antuma antum anti antuma antunna, ataupun dhamir muttasil yang telah kita simpulkan dalam diagram warna pink itu Okey, yang kedua isim isyarah ada di dalam diagram warna pink juga isim isyarah ya, untuk tunjuk ini, hadza, kalau tunjuk itu, zalika. Ini wajib dikuasai sebab dia sangat popular. Dan yang ketiga isim mausul, iaitu alladhi, allati, ada dalam diagram warna pink juga Yang tak ada dalam diagram warna pink ialah isim syarat. Isim syarat ya, ini ada dimuatkan di dalam muka surat belakang itu nanti itu tak payah dijeling-jeling, biar dulu. Yang keempat tu kita biarkan dulu. Nombor 5, isim yang mabni ialah istifham ya, ada dalam diagram warna pink. Segala soalan-soalan dia adalah mabni. Dan yang keenam, ini belum kita pelajari secara khusus, iaitu al-a'dad al-murakkabah. A'dad jamak kepada adad. Apa makna adad? Bilangan. Al-murakkabah yang bergabung, bercantum ya, min daripada 11 sampai 19. Ihda asyara isna asyara, salasata asyara. Di 2 perkataan, sebut 3, sebut 10. Itu sampai 19. Dia adalah mabni. Ma'ada, ma'ada itu illa mana dia, kecuali 12 dia boleh berubah. Isna asyara atau isnai asyara, tak apalah, itu biarkan dia. Yang ketujuh kita sudah belajar ba'du. Apa makna ba'du?
sebahagian al-zuruf adalah jamak pada zaraf. Sebahagian daripada isim zaraf dalam diagram warna pink tu, sebahagiannya adalah mabni dan sebahagian dia tak mabni. Tak mabni apa? Disebut mu'rab. Itu yang sebelah itu ya. Dan yang ke-8 dan kita belum belajar lagi, dia panggil isim fi'il. Dia apa makna dia fi'il tapi dia adalah isim. Contohnya macam amin. Amin. Apa makna tu? Istajib doa ana. Makna kabulkanlah oleh engkau ya Allah akan permintaan kami. Dia makna fi'il amar kan? Tapi amin itu sendiri adalah isim. Isim fi'il nama dia. Dia yang itu kebal. Itu adalah mabni. Jadi kalau selepas ini kalau kita nak kata isim itu mabni, dia tidak berubah, jangan keluar daripada 8 alasan. Jangan cipta yang lain lah maknanya. Siapa keluar daripada yang 8 ni, dia buat bid'ah. Sebenarnya saya banyak buat bid'ah dalam mengajar bahasa Arab. Yang popular tu bid'ah. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kita tengok yang di sebelah dipanggil isim mu'rab. Lawan mabni ialah mu'rab. Apa makna mu'rab? Berubah. Kalau boleh berubah ni tuan-tuan jangan takut. Dia tak berubah sampai apa ni, sampai 100 perubahan. Perubahan tu hanya perubahan pada baris hujung sahaja. Ya? Kalau dia kita kata berbaris al-ustazu, kita kata. Itu ya perubahan yang hanya ada 3 perubahan saja isim, iaitu bagi depan ataupun kalau bagi atas dia bunyi macam mana? Al-ustaz za, dan kalau bagi bawah al-ustaz. Ya, kalau dia berubah tu pun ni ya yang berubah tuan-tuan Jangan takut sangat. Dia isim tu sama ada dia boleh jadi bagi depan, bawah ataupun atas. Itulah, itu saja. Kalau bagi depan itulah dipanggil marfu'. Ya, marfu'. Isim marfu' maknanya bila dia baris depan. Kalau dia baris atas dipanggil isim apa? Mansub, makna isim yang baris atas. Dan kalau dia baris bawah dipanggil dia sebagai isim majrur. Bermakna majrur makna apa? Yang berbaris di bawah. Mansub yang berbaris di atas. Yang berbaris di atas. Marfu' Yang berbaris di depan. Yang berbaris di depan. Tu je lah. Bukannya sampai beratus nak berubah tu. Dia berubah sama ada jadi bagi depan, bagi bawah atau bagi atas. Itu sahaja 3 baris perbincangan isim mu'rab ataupun isim yang dikatakan boleh berubah yang orang takut-takut sangat tu. Ya, 3 sahaja baris dibincangkan, marfu', mansub ataupun majrur. Cumanya tuan-tuan kena kenal sedikit tanda marfu'. Jangan nampak ini dia orang Arab sebut apa baris depan. Orang Arab sebut apa ni? Dhammah. Itu je lah. Ini bagi asli dia. Ini dipanggil dhammah. Kalau belajar bahasa Arab disebut dhammah zahirah. Apa nama zahirah? Bagi depan yang jelas. Jelas bagi depan dia, tanpa diragui. Ini disebut baris atas dalam bahasa Arab. Panggil apa? Fathah. Fathah. Itulah fathah zahirah. Ya, baris atas yang nyata. Tidak ada kekeliruan pada tandanya. Yang ini baris bawah disebut apa ni? Ini kasrah. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok di situ alamatur raf'i. Alamat tu cakap Melayu, tengok bawah dia tu. Alamat makna alamat, tanda-tanda ar-raf'i. Isim tu baris depan. Apa tanda bagi depan? Pertama mesti dhammah. Dia kata ad-dhammah. Itu. Tuan-tuan baca Arab, saya tulis Melayu Okey.
tanda yang paling asli untuk mansub, cuba tengok alamatun nasbi. Alamatun nasbi, alamat atau tanda-tanda baris atas. Apa dia pertama sekali? Fathah. Al-fathah. Ni baris atas ini. Alamatul jarri, makna tanda-tanda baris bawah, yang paling asli dia ialah kasrah. Ini dipanggil kasrah zahirah, iaitu tanda baris bawah yang terang-terang betul. Yang sedikit baki yang menyukarkan orang ialah tanda yang baki itu. Sebab ini semua orang kenal bagi depan dhammah. Ini bagi atas disebut fathah, baris bawah disebut kasrah. Yang ni orang semua tak terkeliru lah. Yang orang terkeliru dua tanda yang lagi untuk marfu'. Okey, ini tanda nombor 1 lah, dhammah. Tanda nombor 2 apa? Alif. Itu alif macam mana? Cuba tuan-tuan jadikan dua orang ustaz. Al-Ustazani ataupun Al-Ustazaini. Al-Ustazani. Inilah dipanggil alif. Kalau tuan-tuan nak bagikan dia depan, gunakan alif. Jangan gunakan ya tu. Tapi kalau pilihan yang satu lagi, Al-Ustazani ataupun Zaini, itu mewakili baris atas. Al-Ustazaini. Cuba tengok tanda mansub alamatun nasbi yang kedua apa selepas fathah? Ya. Inilah dia panggil ya ni. Huruf ya yang ni, ini yang guna alif ni. Boleh tuan-tuan? Alif ni merupakan tanda kepada baris depan. Ya ni merupakan tanda baris masuk atas. Tapi dua pilihan saja, Al-Ustazani atau Al-Ustazaini. Itu pelajaran diagram warna hijau. Kita jangan lupa hijau tu. Ya. Ada dua pilihan. Dah. Kalau nak gunakan dia baris depan nanti, guna alif. Ustazani. Kalau dia baris atas, Al-Ustazaini, gunakan ya. Kalau nak bagikan bawah macam mana? Ada pilihan ketiga tak? Tak ada. Ambil salah satu tu. Al-Ustazaini juga. Maknanya baris atas dan baris bawah sama. Cuba tengok tanda alamatul jarri selepas kasrah apa? Alamat, tanda-tanda baris bawah. Pertama kasrah, kedua ya. Inilah ya ni. Ni ya. 1 2 1 2. Okey tuan-tuan, tengok alamat tu semula. Ini pelajaran paling senang di dunia. Senang. Paling senang sekali. Cuba tuan-tuan tengok alamatul raf'i. Tanda-tanda baris depan. Pertama apa? Dhammah. Inilah dhammah ni. Yang kedua apa? Alif. Inilah alif tu maksud dia tu. Al-Ustazani. Okey. Seterusnya alamatun nasbi. Apa makna alamatun nasbi? Tanda-tanda baris atas. Apa pertama tanda dia? Al-Fathah. Inilah fathah. Yang kedua tanda baris atas dia apa? Ya. Inilah ya dia. Ustazaini. Pilihan dia Zani atau Zaini. Ambillah salah satu. Ini tanda baris depan, ini tanda baris atas. Okey. Cuba tengok alamatul jarri. Apa makna alamatul jarri? Alamat atau tanda-tanda baris di bawah. Pertama apa? Kasrah. Inilah kasrah. Yang kedua apa? Ya. Inilah ya tu. Huruf ya itu maksudnya. Okey. Tinggal satu lagi lah tanda untuk kita kata dia tu tanda baris alamatul raf'i. Apa tanda dia? Wow. Contohnya al-muslim.
Al-Muslim tuan-tuan. Kalau dua orang Muslim macam mana? Al-Muslimani ataupun Al-Muslimaini. Kalau jamak ni macam mana? Al-Muslimuna ataupun Muslimin. Okey, mari kita bincang. Al-Muslimuna ada dua pilihan, Muslimuna atau Muslimina. Kalau dia nak bagi depan guna yang mana? Al-Muslimuna. Inilah dikatakan wow. Jumpa tak? Alamatul raf'i yang pertama dhammah, yang kedua alif, yang ketiga wow. Ini wow ni. Inilah wow disebut wow tu Tuan-tuan ni kejap lagi boleh challenge budak nak pergi Azhar. Main macam ni sebab saya ajar budak-budak nak pergi Azhar ni terkial-kial lagi. Senang aja tuan-tuan. Okey Tuan-tuan ni kalau boleh pun tak boleh pergi Azhar lah. Lawatan dia. Boleh. Anak belajar pun boleh. Sebab sana tak ada had umur. Lawatan dia lah. Okey tuan-tuan, kalau kita nak bariskan maksud bagi apa? Atas. Pertama, fathah tanda dia kan. Kedua, ya. Tapi kalau al-muslimuna tanda bagi atas dia apa? Dia muslimuna atau muslimina. Jadi muslimina lah. Maknanya apa tanda dia baris atas dia? Ya, ini sama. Kita tak masuk yang ketiga. Sama ya? Kalau dia baris bawah, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimun ke muslimin? Muslimin. Sebab apa? Lepas haraf jar baris bawah, maka kita guna al-muslimin. Ya. Apa tanda dia baris bawah ni? Ya. Masuk dalam golongan ini lagi lah. Masih dalam golongan tanda baris bawah dia dengan ya. Muslimina. Boleh tuan-tuan? Semua jelas Biar jernih di hulu dulu. Supaya sampai di hilir nanti tak adalah keruh. Kalau tuan-tuan menguasai ini senang nak cerita lah nanti Okey. Kita masuk tanda yang ini selesai. Ini selesai sebab dah ada 3 tanda. Dhammah, tanda baris depan dhammah, kedua alif, ketiga wow. Okey, contoh satu lagi kita nak buat tentang ada isim yang 5 dalam bahasa Arab. Contohnya abu. Apa makna abu? Ayah. Abu. Kalau ayahnya bunyi macam mana? Abu. Abu ya. Itu Abu ya tu ayah saya Abu. Perkataan abu. Ya, kalau ayahnya macam mana bunyinya? Abuhu lah. Abuhu. Macam mana nak bagikan depan kalau perkataan abu ni? Dengan apa tu? Wow. Ini dah masuk. Wow ni di sini. Sama. Okay, macam mana nak bariskan dia atas? Tuan-tuan. Aba. Ayahnya macam mana bunyi kalau bagi atas? Aba. Dengan apa tu? Okey, sekarang ni ada tak tanda alamatun nasbi? Tanda baris atas. Yang ketiga apa? Okey, pertama al-fathah. Okey, cuba tengok alamatun nasbi, nak clearkan semula. Pertama, tanda baris atas apa? Fathah. Okey, jelas. Ni fathah. Kedua? Ya. Ni jelas. Al-ustazaini, al-muslimina. Sama. Ketiga? Kasrah belum masuk lagi Kasrah kemudian kita masuk yang tanda ketiga iaitu alif. Iaitu tanda keempat sebenarnya dalam buku kita kan. Dalam diagram kita alif. Mana tanda keempat saya belum bagi tahu lagi. Okey. Perkataan di situ, misal abu, macam mana nak bariskan dia baris bawah? Macam mana? Ya tuan-tuan? Abi. Ayahnya?
abihi lah, lebih ringan disebut abihi. Ayahnya. Kita membaris bawahkan dengan apa ni? Ya. Ya. Min abihi. Kalau kita baca hadis an Abi Hurairah, sebab ada an diguna abi. Ya. Ini dengan ya sama ni. Ada 3. Ustazaini dengan ya, muslimina dengan ya, lepas tu abihi dengan ya. Ini hanya nak mengenal tanda-tanda lagi ya. Okey. Satu lagi masalah dia. Ini tak ada lagi satu tanda, yang tu tak ada satu tanda Okey. Macam ni tuan-tuan cuba sebut perkataan seorang perempuan yang beragama Islam. Muslimah. Okey, muslimah. Okey, pegang diagram warna hijau sekejap. Okey, cuba bariskan depan untuk perkataan muslimah. Muslim. Satu orang muslimah. Bariskan depan muslimatun. Itu dhammah. Okey, kalau bariskan atas muslimatan, itu fathah. Okey. Kalau bariskan bawah muslimatin, itu clear lah nah. Okey. Cuba jadikan 2 orang perempuan muslimah. Muslimatani. Okey, kalau nak bagi depan gunakan tani, alif tu. Kalau 2 orang, semula 2 orang lagi muslimataini. Kalau dia baris di bawah atas gunakan ya, muslimataini. Lagi apa ni? Kalau dia baris bawah guna muslimataini. Boleh? Okey, ya tu dengan ya. Okey, cuba jadikan perempuan-perempuan muslimah. Okey, cuba tuan-tuan jadikan bagi depan muslimatun. Betul? Ini dhammah lah, muslimatun. Cuba tuan-tuan bagikan dia bawah muslimatin. Tengok lagi diagram tu. Cuba jadikan dia bagi atas. Ada tak bagi atas? Itu persoalan dia. Sebab perkataan muslimat ada 2 sahaja baris dia. Muslimatun, okey, ada wakil dia. Yang kedua muslimatin, ada kan? Bagi atas ada tak? Tak ada. Jadi nak pinjamkan macam mana tu? Muslimatin. Sebab apa muslimatin? Sebab baris atas tak wujud untuk jamak muannas salim. Maka apakah tanda dia ini baris atas? Cuba tengok. Itulah dia panggil baris bawah. Disebut apa dalam bahasa Arab? Kasrah. Itulah dia. Sebab dia masalah dia perkataan muslimat tak ada bagi atas. Pinjam saja. Jadi salah satu daripada tanda bagi atas ialah dengan kasrah. Ini yang orang akan sakit kepala. Baris atas dengan baris bawah. Cakap bagi atas, betul. Tapi bagi bawah, apa hal? Itu. Pegang diagram itu baik-baik. Sebab muslimatun, muslimatin ada 2 saja baris. Dia tidak wujud baris atas. Tidak pernah wujud. Takkan wujud sampai kiamat. Boleh tak? Ngantuk dah ni? Okey. Jadi lengkaplah baris atas ada 4 tanda. Pertama fathah, kedua ya, ketiga alif, dan yang keempat kasrah. Lengkaplah 3 tanda baris depan. Pertama dhammah, kedua alif, dan yang ketiga huruf waw itu sendiri adalah wakil. Yang tak lengkap di baris bawah. Tanda baris bawah yang pertama ialah kasrah. Tanda baris bawah yang kedua ya. Macam mana tanda yang ketiga ni pun memeningkan kepala orang yang tidak menelitinya. Ya, misal kata zahabtu ila.
Selepas ila baris apa? Bawah. Zahabtu ila Makkah. Ini antara perkataan yang dia pantang baris bawah. Pantang dia pula bagi bawah. Makkah. Jadi kalau dia tak boleh bagi bawah, macam mana? Naikkan ke atas. Contohnya perkataan ila Makkah. Kita tak boleh bagikan bawah ila Makkah. Maka tanda baris atas dia bagi bawah dia dengan apa? Bagi atas dalam bahasa Arab apa? Fathah. Ini perkataan. Misal kata kita baca hadis an Umar. Sepatutnya an Umar, tapi dia ni perkataan tak boleh bagi bawah. Kita mesti akan baca dalam hadis an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. An Umar. Kalau kita baca hadis riwayat Aisyah, macam mana? An Aisyah, mesti bagi atas. Sebab ni yang peliknya, kata lepas harf jar baris bawah. Tetapi baca hadis an Aisyah radhiyallahu anha, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, zahabtu ila Makkah, zahabtu ila Misra. Lepas ila bagi bawah. Tapi ini beberapa perkataan, ya, dia dalam buku kita ada satu khas. Dia bukan mabninya. Kalau mabni dia dalam kumpulan 8 tu. Ini tidak. Dia ada satu bab yang khas dibincangkan dalam bahasa Arab, dipanggil mamnu' minas saraf. Mamnu' minas saraf ni dia dilarang daripada alif lam, dilarang daripada tanwin dan dilarang bagi bawah. Dia ini dilarang bagi bawah. Jadi sebab itulah dia tak dapat nak bagi bawah lepas harf jar. Semua perkataan nama-nama Bani Israel daripada Ismail, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Ayyub, Maryam, Fir'aun, semua tu tak boleh bagi bawah. Ya, kalau kita jumpa ila Fir'aun, tak boleh ila Fir'aun ni. Ya. Kalau ila Maryam, lepas harf jar dia mesti baris atas. Jadi lengkaplah tanda rizq. Tanda baris bawah pertama dengan kasrah, itu clear lah, bagi bawah betul. Dan yang kedua tanda dia yazaini muslimina dengan ya, macam ni pun dengan ya. Dan yang ketiga ada baris bawah dia dengan fathah. Ada persoalan tak tuan-tuan? Itu kita baca, itu semua alamatul raf'i, alamatul nasbi, alamatul jarri. Tuan-tuan jumpa tak benda tu? Selepas isim marfu' kita jumpa alamatul raf'i. Pertama ad-dhammah, al-alif, al-waw. Jumpa tak? Itulah yang saya terangkan di papan putih tu. Lepas tu sebelah dia isim mansub. Pertama akan dibincang alamatun nasbi, tanda-tanda baris atas, al-fathah. Lepas tu al-ya, kemudian al-kasrah, kemudian alif. Ya. Lepas tu kita tengok isim majrur. Kita tengok bawah dia alamatul jar, tanda-tanda baris bawah. Pertama al-kasrah, kedua al-ya, dan yang ketiga al-fathah. Inilah kisahnya tuan-tuan. 1, 2, 3 tanda dia. Boleh tuan-tuan? Boleh. Pegang kuat-kuat yang ini dulu supaya bila sebut dia baris depan, jangan nampak dhammah ni saja lah. Mesti nampak yang ini dan yang ini. Itu paling penting. Yang ni biasa orang tak sesat. Kat sini banyak dah sesat. Mana? Mana bagi depan tak? Tak nampak satu pun. Dia nampak je bagi depan. Okey, kalau kita sebut baris mansub bagi atas, jangan nampak fathah saja. Ada ya, ada alif dan kasrah. Ada 3 lagi tanda yang lain menunjukkan dia baris atas. Kalau kita tengok baris bawah, jangan sekali-kali nampak kasrah saja. Dia ada ya dengan fathah. Okey ya. Saya padam yang ni. Ini
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sampailah masanya kita mengenal, ya. Isim tu ada berapa baris? 3. Jangan takut 3 saja. Marfu' maknanya isim berbaris depan, mansub isim berbaris atas, majrur isim yang berbaris di bawah. Ya, dalam baris-baris bahasa Arab tu kalau jumpa je isim baris depan, dia ada 6 saja sebab dia. 6. Tuan-tuan ingat dia 6 ni. Lepas ni jumpa isim yang baris depan semua tu, jangan keluar alasan daripada 6. Siapa sebut 6 mesti salah satu betul. Yang salah kalau dia keluar daripada 6 alasan. Okey, cuba tengok yang pertama. Apa dia? Itulah dipanggil halat. Halat itu jamak hal. Apa? Hal. Keadaan ar-raf'i isim berbaris depan. Apakah keadaan isim tu jadi baris depan? Ada 6 keadaan dia. Pertama, mubtada. Tuan-tuan dah belajar kan? Kedua, khabar. Tuan-tuan dah belajar. Ketiga, isim kana. Dah belajar ke belum? Dah juga. Dan yang keempat dia, khabar inna. Dah belajar. Kelima, fa'il. Dan yang keenam, naib fa'il. Naib fa'il dah belajar juga kan? Ada satu pelajaran khas. Kalau kita nak ulang kaji pun boleh dalam buku. Semua 6 ni ada dalam buku. Contoh dia dalam Quran banyak. Okey, kalau kita nak mendakwa, isim tu nanti baris atas, tapi baris atas tu jangan nampak fathah je ya. Kena nampak semua tanda-tanda tu. Ada berapa sebab dia baris atas? Ada 11 sebab. Yang pertama, khabar kana. Kedua, isim inna. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, semua yang bernama maf'ul. Sebut dia maf'ul, dia mesti bagi atas. Cuma yang ketiga tu nama maf'ulun bih. Yang kelima nama maf'ul. Yang keempat maf'ul mutlaq. Kelima maf'ul li ajli. Keenam maf'ulun ma'a. Ketujuh maf'ulun fi. Ke-8 hal. Ke-9 mustasna. 10 munada dan 11 tamyiz. Saya boleh ajarkan, tunjukkan satu contoh kepada tuan-tuan pada semua perkara ini. Dan kalau nak rujuk, boleh terus pada buku kita. Dan kalau tuan-tuan ada menghadapi masalah betul-betul yang kita perlu latih tubuh, kita khaskan satu perbincangan. Saya tak tahu bab mustasna. Kita akan bincang mustasna sampai tuan-tuan faham. Okey. Kalau kita nak mendakwa isim tu berbaris majrur. Majrur makna baris bawah. Ada berapa sebab? 2 sebab saja yang tuan-tuan pakar dalam bidang ini. Pertama, ba'da harf jar. Yang kedua, mudhafun ilaih. Itu sahaja Kemudian ada, kalau tuan-tuan jumpa isim tu, dia bagi depan. Cari 6 sebab tak jumpa. Macam mana nak buat? Tiba-tiba tuan-tuan tengok isim tu bagi atas. Tak cari 11 sebab ni tak ada. Mana nak diletakkan? Cari 2 sebab baris bawah isim tu tak jumpa, maka dia akan termasuk dalam kumpulan apa? Tawaqi. Dia ni tidak ada baris khas. Dia hanya mengikut baris orang sebelumnya. Kalau sebelum dia bagi bawah, dia ikut bagi bawah. Tawabik ni ada berapa? Ada 4. Jadi perbincangan dalam bab-bab baris isim dalam bahasa Arab, sama ada di depan, bawah ataupun atas, ada berapa bab perbincangan? 6 campur 11, 17 campur 2, 19 campur 4, 23. Jadi ada 23 bab lah. Ada 23 bab kalau kita nak tahu semua alasan-alasan isim yang berbaris depan, bawah ataupun atas dalam Quran ataupun dalam bahasa Arab. Taklah banyak sangat. Bukan 100.
traffic light dekat Rawang tu ya, berapa dah? Dekat Senawang. Cuma kat Melaka lah. Orang Melaka kata banyak sangat. 1000 traffic light. Ekor mahal lah. Okey tuan-tuan, dan kita akan cuba tunjukkan, kalau perlu satu masa khas saya akan tunjukkan macam mana 23 perkara ini kita nampak alasannya kenapa dia baris depan, bawah ataupun atas. Ya. Okey, itu penerangan awal untuk kita mengenal baris-baris isim dalam perkataan-perkataan bahasa Arab. Kalau nak tengok baris dia ni, tengok kan mana? Kat hujung jangan kira pangkal, jangan kira tengah tadi Itu perkara asas tadi. Perkara asas. Al-ustazu. Jangan tengok perkataan lain kecuali yang paling hujung, iaitu zu. Al-ustazi iaitu huruf paling hujung, di bagi bawah. Al-ustazah bagi atas tu dikira. Itu ya. Itulah dipanggil perbincangan nahu. Nahu membincangkan baris-baris hujung. Itu dipanggil nahu. Kalau dipanggil saraf, dia membincangkan baris sebelum hujung. Contohnya, kalau tuan-tuan nak tengok perkataan ni, ya, macam mana tuan-tuan nak bariskan perkataan ni? Masa taghafara, boleh bagikan semua bawah. Ya, kalau tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok. Cuba buka. Dah masuk dalam beg ke belum? Diagram warna kuning Diagram warna kuning. Cuba tuan-tuan tengok diagram sefer yang banyak tu. Sefer 11. Sefer 11 tuan-tuan dah jumpa? Tengok isim fa'il kolom nombor 4. Macam mana bunyinya? Muslaf'ilun. Sefer tuan-tuan, yang ada 12 ke kanan, 12 ke bawah tu, ke kiri, melintang 12, menegak 12. Okey, mustaf'ilun. Sefer 11 kolom nombor 4 isim fa'il. Ini kalau tuan-tuan mahir sefer, tuan-tuan akan dapat bariskan dengan tepat di sini. Macam mana? Mustaf'ilun. Jadi mustaf'il. Sampai situ adalah perbahasan sorof. Tuan-tuan bagi ya run, bagi 6 alasan. Itu nahu. Tuan-tuan bariskan yang hujung dia dari bawah, bagi berapa alasan? 11. Ya. 2 ya. Bagi bawah 2. Jangan banyak-banyakkan kakak. Nanti pening kepala. Baris bawah 2 saja alasan. Kalau tuan-tuan bariskan dia di atas macam tu, nanti ada berapa? 11. Kalau tak jumpa alasan tu, tengok dia ni. Dia mungkin mengikut baris yang sebelumnya. Ya. Nahu hanya membincangkan baris di hujung. Bagi bawah, depan dan atas. Macam mana nak bariskan sebelum hujung tu? Itulah dipanggil sorof. Yang tu saya treat tuan-tuan namanya sefer. Supaya orang Melayu tidak takut dengan sorof. Sebab inilah ilmu yang paling digeruni. Seolah-olah macam mustahil dikuasai. Tak. Dia adalah satu pelajaran yang mudah je. Macam mana kita menyebut satu-satu perkataan ikut pattern-pattern dia tu. Itulah ilmu sorof. Jadi bila tuan-tuan belajar ilmu sorof dan ilmu nahu, tuan-tuan dapat bariskan semua. Yang tengah, bawah, atas, sampai ke hujung dapat bariskan. Ya. Cemerlanglah tu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله.